Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, minggu ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada bab 4 iaitu kita ambil Malay Union. Okey, lepas Malay Union, lepas tu kita British berjaya kita gantikan Malay Union, bukan berjaya lah, tukarkan Malay Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, pertama sekali pastikan awak dapat modul macam biasa. Okey, yang kita nak tengok hari ni adalah 5.1. Okey, tolong tulis tarikh sini. Okey. Okey. Yang ini tolong tulis nama saya lah ya. Nama saya. Nama saya pun tak apa. Okey. Dan terus tulis nama awak. Nama awak, nama penuh lah. Termasuk dengan nama ayah awak. Okey. Jangan biarkan kosong. Okey. So, kita akan mulakan. Sebelum kita masuk kepada bab yang kita nak belajar hari ni, kita tengok imbas dari balik dulu persusunan peristiwa dia sampai ke Persekutuan Tanah Melayu 1948. Benda ni memang saya akan ulang dan ulang supaya awak faham susunan peristiwa dia, supaya awak tahu kat mana peristiwa tu berlaku sebenarnya. Okey. Bermula kita akan start daripada Jepun menyerah kalah 1945. Okey, kemudian British datang semula. Okey, British datang semula. Lepas tu British buat BMA. Okey, British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British. Kemudian baru lepas tu pada tahun 1946 British cuba membentuk Malayan Union. Berjaya ditubuhkan tetapi terdapat pelbagai penentangan. Penduduk Tanah Melayu mula menentang secara besar-besaran. Menyebabkan British terpaksa mengambil inisiatif baru untuk menyelesaikan penentangan ini kerana British masih lagi perlukan sokongan daripada penduduk. Maka British menggantikan Malay Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, adakah dengan menggantikan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dengan digantikan Malay Union, adakah dengan menggantikan Malay Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 negara kita sudah merdeka? Belum. Okey, belum, kerana British masih lagi berkuasa. Cuma lebih baik sikit dia punya konsep pentadbiran dia berbanding dengan Malayan Union. Okey. Jadi kita terus pergi kepada modul muka surat 2. Okey, kita akan mulakan yang ini. Okey. Ini sebenarnya adalah membina konsep. Konsep. Sebenarnya tak perlu tengok ni pun, kalau awak dah tahu awak boleh terus jawab. Cuma benda ni, kronologi ni kena ulang-ulang sebab dia berkaitan, dia ikut turutan. Okey. Saya pecahkan pada zaman. Zaman Perang Dunia Pertama, negara kita dijajah oleh British. Semasa zaman Perang Dunia Kedua, negara kita dijajah oleh Jepun. Okey, selepas tamat Perang Dunia Kedua, negara kita dijajah semula oleh British. British buat dua bentuk pentadbiran. Okey, yang pertama adalah BMA, yang kedua adalah Malayan Union. Okey. Jadi semasa pentadbiran Malayan Union semasa pentadbiran Malayan Union ni, penduduk Tanah Melayu tidak setuju dan mula melakukan penentangan. Okey. Dan berjaya menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Sebab apa? Untuk menggantikan Malayan Union. So Persekutuan Tanah Melayu ni berjaya ditubuhkan selepas untuk menukarkan salah. Malayan Union ditukarkan menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Sebab orang Melayu tak setuju. Okey. Bila kata Tanah Melayu, perkara yang awak kena faham dalam kepala awak adalah sebenarnya Tanah Melayu merujuk kepada Semenanjung Malaysia. Okey. Dan awak kena ingat, dekat Semenanjung Malaysia kita ada 9 negeri yang ada sultan, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu,
Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey. Dan last sekali adalah Johor. Nampak 9 9 negeri-negeri Melayu digabungkan dengan campur 2 negeri-negeri selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Negeri yang tak ada sultan. Okey. Okey, ini dia. Nah, yang kita nak tengok. Okey. Masih lagi dekat muka surat 2. Okey. Persekutuan. Okey, sebelum kita tengok macam mana bertukarnya Malay Union kepada Persekutuan Tanah Melayu, kita tengok dulu maksud persekutuan. Okey. Persekutuan sebenarnya adalah gabungan beberapa buah negeri menjadi satu pentadbiran. Okey. Sama macam Malay Union lah, menggabungkan semua-semua negeri membentuk satu pentadbiran sebab tu mereka konsep sama lah. Persekutuan maksudnya nak bentuk sebuah kerajaan lah Tapi gabungan ini awak boleh gantikan dengan perkataan satukan pun boleh menyatukan beberapa buah negeri. Tak semestinya kena guna perkataan gabungan. Yang mana awak selesa. Yang mana awak senang faham. Satukan beberapa buah negeri menjadi satu pentadbiran. Okey. Yang kedua, pentadbiran terbagi kepada dua. Okey. Kepada dua. Okey, terbagi kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Maksudnya kerajaan pusat ada kuasa tersendiri, kerajaan negeri ada kuasa tersendiri. Yang mana kerajaan pusat tak boleh campur tangan dengan kerajaan negeri. Sebab tadi kita tengok tadi yang 9 negeri-negeri ada sultan. Maksudnya setiap negeri, ketua negeri ada kuasa dia tersendiri Tak, pusat tak boleh campur dengan negeri. Tapi kuasa kerajaan negeri mesti ikut dengan kuasa kerajaan pusat. Tak boleh bercanggah. Itu yang mereka cuba nak buat. Okey. Jadi sebenarnya bila Persekutuan Tanah Melayu tu berjaya ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Okey. Macam mana, kenapa PTM ni boleh ditubuhkan? Pertama, yang saya dah ulang cakap sebelum ni, orang Melayu menentang Malay Union. Dan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Cikgu asyik ulang. Yes. Belajar menghafal atau belajar mengingat, belajar memaham, kena gunakan teknik pengulangan yang banyak kali. Okey, baru awak faham. Awak tak boleh baca sekali, faham tak? Maafkan saya membebel pula kan. Okey, jadi kita masuk kepada 5.1, iaitu langkah-langkah ke arah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun tulis PTN 1948. Cikgu, boleh tak tulis dalam exam PTN 1948? Boleh. Tapi ayat pertama sekali awak kena tulis penuh. Okey, tulis penuh. Lepas tu awak betul tulis PTM. Kalau soalan berkaitan dengan PTM Okey, apa yang kita nak tengok kat sini adalah macam mana Malay Union boleh bertukar menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau kita tengok Malay Union telah ditubuhkan pada tahun 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu pula ditubuhkan pada tahun 1948. Okey, kita nampak di situ kan ada perbezaan 2 tahun di situ. Maksudnya sebenarnya Malay Union ni tak pernah berjaya dilaksanakan kerana walaupun dikatakan Malay Union tetapi semua orang tak nak ikut apa yang Malay Union nak. Semua orang menentang Jadi dalam tempoh 2 tahun tu sebenarnya berlakulah langkah-langkah ke arah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, yang ini kita akan pergi sambil tengok modul. Cuma ini adalah ringkasan sekejap je ringkasan sikit. Bermula dengan British tubuhkan jawatan kuasa kerja. Kemudian jawatan kuasa kerja bagi cadangan. Okey, cadangan. Untuk cadangan apa yang mesti terkandung dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni. Kemudian terdapat golongan yang tidak menyokong jawatan kuasa kerja, iaitu kita panggil dia putera. Okey. Putera ni golongan Melayu orang Melayu yang bukan UMNO. Dan nanti kita tengoklah. Okey, dan putera ini kemudiannya bergabung dengan AMCJA. AMCJA ni adalah orang Persatuan Orang Bukan Melayu yang juga tidak menyokong jawatan kuasa kerja. Okey. So masa inilah bergabung. Kemudian mereka nak
Mereka tak nak Persatuan Tanah Melayu ni, dan juga mereka mahukan Perlembagaan Rakyat 1947. Okey. 1947. Okey. Tapi akhirnya sebenarnya British tidak terima Perlembagaan 1947. British terima Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Tapi kalau awak tengok perbezaan dia tak banyak lah. Okey. So sekarang kita pergi kepada modul awak. Okey. Kalau nak tengok secara detail, awak nak baca banyak, awak boleh pergi ke buku teks awak, muka surat 126 ke 131. Okey, kita akan mulakan langkah yang pertama iaitu penubuhan jawatan kuasa kerja. Kita tengok Julai. Malaya Union ditubuhkan pada April. Dalam tempoh 3 bulan pada masa itu, British dah membuat keputusan untuk membubarkan Malaya Union, tetapi ambil masa dan step lah. Okey. Dan pada masa itu, jawatan kuasa kerja, siapa yang menjadi ahli jawatan kuasa kerja? Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan juga pegawai British. Apa yang mereka cuba nak buat dalam jawatan kuasa kerja ni adalah untuk membincangkan perkara ataupun tentang perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mereka nak bincangkan. So, lepas jawatan kuasa ini dibentuk, maka muncullah cadangan. Okey. Cadangan jawatan kuasa kerja Ogos 1946. Okey, dapat. Daripada Julai, lepas tu keluarlah cadangan pada Ogos. Okey. Jadi, apakah cadangan-cadangan? Cadangan daripada Wakil UMNO dengan Wakil Raja Melayu ni. Okey. Yang pertama, mereka bersetuju untuk menyatukan semua negeri-negeri Melayu dan termasuklah dua negeri-negeri Selat. Apa dia dua negeri-negeri Selat tu? Yes, Melaka dan Pulau Pinang. Okey. Dan tidak termasuk Singapura. Tidak termasuk Singapura. Okey. Yang kedua, mereka mahu memulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kembalikan balik kuasa Raja-Raja Melayu yang sebelum ni Raja-Raja Melayu hanya terhad kepada agama dan adat saja. Mereka nak Raja makin berkuasa. Dan dalam masa yang sama, mereka juga mahu menjaga kepentingan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Selain daripada itu, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Ini awak boleh highlight lah. Okay. Dan last sekali adalah membuat syarat kewarganegaraan yang ketat. Berbanding dengan kewarganegaraan masa Malaya Union agak longgar ataupun senang dia nak jadi warga negara Malaya Union, maka Persekutuan Tanah Melayu bila kata nak buat, dia nak kata syarat kewarganegaraan sama, masih gunakan yang Malaya Union punya, cuma dia orang tambahkan lagi syarat supaya tak susah, tak mudah lah untuk menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Okey. Yang ketiga, walau macam mana pun, walaupun terdapat jawatan kuasa kerja untuk membuat cadangan untuk membuat Persekutuan Tanah Melayu 1948, tetapi terdapat golongan nasionalisme Melayu radikal, yang menentang. Menentang tu maksudnya tidak setujulah. Tidak setuju dengan PTM. Sebab mereka mengkritik ataupun mereka mengecam ataupun mengkomen. Sebenarnya dalam buku teks tulis membidas lah kan, ataupun membahas kerajaan British kerana menjalankan perundingan tertutup dengan UMNO. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sebenarnya PKMM ni ataupun PKMM ni kan salah satu jawatan kuasa juga sebenarnya kan, tapi kecil lah. Dan British seolah-olah macam tidak peduli dengan PKMM walaupun daripada jawatan kuasa kerja. Itu menyebabkan PKMM rasa mereka bergabung dengan beberapa parti yang lain untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun dipanggil Putra. Itulah dia Putra, bukan Putera Raja, kan
Dia pusat tenaga rakyat ataupun dipanggil Putra. Siapakah yang terdiri daripada Putra ni? Yang ni pun awak boleh tengok buku teks. Okay. Dia ada PKMM, ada API, ada Geram, ada Hizbul Muslimin, ada Batas, ada Awas. Okay. Contohnya apa maksud PKMM? Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya. API Angkatan Pemuda Insaf. Ada lain-lain lah. Okay. Cikgu perlu tak ingat nama-nama penuh dia? Kalau tak nak ingat pun tak apa. Ambil contoh 1-2 je yang senang. Okay, yang senang nak ingat. Tak perlu contoh banyak-banyak. Kalau esei 1-2 contoh okey. Tak perlu nak senaraikan semua persatuan Okay. Okay, itu satu. Okay, Putera tak bersetuju dengan jawatan kuasa kerja. Okay. Dalam masa yang sama terdapat lagi satu kumpulan ataupun persatuan yang tidak bersetuju, iaitu AMCGA. All Malayan Council of Joint Action. Okay. Tak apalah, awak ingat AMCGA. Okay. Okay. Pengurusi dia adalah Tan Chen Lock. Okay. Dia ditubuhkan oleh golongan bukan Melayu. Golongan bukan, nampak tak? Ni orang Melayu. Okay. Orang Melayu bergabung dengan orang bukan Melayu. Okay. Untuk menentang jawatan kuasa kerja PTN 98. Okay. Kenapa mereka orang bukan Melayu ini pun tidak setuju dengan jawatan kuasa kerja? Mereka mengkritik penubuhan jawatan kuasa kerja kerana tidak demokratik. Apa maksud demokratik? Maksudnya mereka tidak melibatkan kaum lain untuk membincangkan syarat-syarat perjanjian tu. Kerana hanya mengambil kira tuntutan daripada UMNO sahaja. Kemudian AMCGA ni bergabung dengan Putra. Okey. Dan gabungan Putra dengan AMCGA ni adalah menolak perjanjian persekutuan pada Julai 1947 kerana beranggapan tidak demokratik. Sama saya tadi tidak demokratik. Okey, maksudnya kerana tiada wakil bukan Melayu ataupun kaum lain. Macam itulah. Bukan Melayu ataupun kaum lain Okay. So wakil AMCGA ni awak boleh tengok satu, Tan Chen Lock. Kemudian wakil Putra adalah Dr. Burhanuddin Helmi. Ambil satu contoh je yang senang Cikgu saya tak nak lah Dr. Burhanuddin Helmi dan orang lain Okay, boleh. Pergi tengok dalam buku teks, ambil lah contoh yang mana awak rasa senang awak nak ingat Okay. Okay. Walau macam mana pun, walaupun nampak macam Putra ini menentang jawatan kuasa kerja, tetapi idea yang diperjuangkan dia adalah logik dan bersesuaian dengan kepentingan negara pada masa itu. Kenapa? Kerana ini sebagai sumbangan. Okay, kerana dia sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan. Sebab walaupun PTM berjaya menggantikan Malaysia Union, tetapi negara kita masih belum merdeka. Sebab tu Putera tak nak PTM itu. Mereka lebih prefer kepada kemerdekaan. Dan mereka tidak mahu berkompromi dengan penjajah. Seolah-olah UMNO, apa yang mereka nampak, UMNO banyak berunding ataupun berlemah lembut dengan British. So mereka tidak mahu berkompromi dengan penjajah. Mereka tak nak berkompromi dengan penjajah. Mereka juga memperjuangkan hak semua kaum, bukan orang Melayu. Sebab tu mereka bergabung dengan AMCGA, memperjuangkan kebebasan bersuara berdasarkan prinsip dan falsafah. Okay. Antara tokoh-tokoh yang bertanggungjawab menyebarkan idea ni adalah seperti Ahmad Postamam. Apa yang dibuat? Dia terbitkan satu surat khabar yang dinamakan Suara Rakyat. Okay. Untuk membuka minda rakyat. Okay, kalau tak nampak, boleh tengok muka surat 129 lah. Okay, boleh baca di situ. Okay, last sekali adalah gabungan Putera dengan AMCGA ni, mereka juga cuba bagi cadangan. Okay, kenapa mereka bagi cadangan? Sebab mereka, yang pertama, mereka tolak lah rangka ataupun draft perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
mereka mencadangkan, mereka tak nak, Persekutuan Melayu tu tak nak, mereka mahukan satu lagi persekutuan dipanggil Perlembagaan Rakyat. Okey. Jadi cadangan putera pada masa itu adalah kedudukan bahasa Melayu. Okey. Syarat kewarganegaraan Tanah Melayu, bendera dengan lagu kebangsaan. Ini berkaitan lah apa yang mereka nak. Sementara AMCGA juga mencadangkan beberapa cadangan untuk merangka pada Perlembagaan Rakyat. Kita akan tengok lepas ni yang ni. Okey. Dan walau macam mana pun, walau macam mana pun British tidak menerima Perlembagaan Rakyat, British menerima Persekutuan Tanah Melayu, menyebabkan pada 20 September putera dengan AMCGA ni telah mengadakan satu penentangan dipanggil hartal, iaitu menutup kedai sebagai tanda bantahan. Tutup semua kedai sebagai tanda bantahan. Okey. Tapi tak berjayalah kalau kita berjaya ambil Perlembagaan Rakyat. So, apa yang sebenarnya tergandung dalam Perlembagaan Rakyat 97? Perlembagaan Rakyat 1947 ni macam saya cakap laju sangat tapi tak apalah. Okey. Perlembagaan Rakyat 97 ni adalah gabungan idea daripada Putera dan AMCGA punya idea, cadangan ataupun cadangan. Okey. So, apa yang mereka nak antaranya adalah seperti Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Nampak? Jawatan Kuasa Kerja tak ada, Singapura. Lepas tu kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup memberi taat setia. Okey, nampak? Kewarganegaraan dengan sama. Itu yang berbeza. Okey, ini beza. Singapura satu sama, kewarganegaraan yang sama sebab kewarganegaraan tak sama. Okey. Lepas tu Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima, ini salah eja di sini, potong T, nasihat melalui majlis mesyuarat. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat diketahui sepenuhnya oleh orang Melayu. Okey, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Okey. Dan bahasa Melayu jadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tunggal di Tanah Melayu. Okay, ada banyak lagi cadangan. Awak boleh tengok dalam buku teks awak. Apa yang saya keluarkan adalah yang simple. Saya rasa simple lah. Simple dan yang patut awak kena tahu. Okay. Kalau yang lain, awak rasa nak tambah, awak tambah sendirilah. Tambah dia ingat sendiri. Okay. Sebenarnya cadangan Perlembagaan Rakyat 1947 ni yang sama dengan AMCGA ni adalah ni lah. Okey. Tanah Melayu, kewarganegaraan, hak ehwal agama Islam, okey, politik, ekonomi, bahasa Melayu. Okey. Nanti apa yang samanya dengan PTN 1948 adalah ini, yang ini dan ini. So tak ada beza lah. Bezanya cuma Tanah Melayu Setelah Singapura tu tak dapat, dan juga kewarganegaraan sama tak, kewarganegaraan diperketatkan. Itu je yang bezakan sebenarnya. Walaupun British, walaupun akhirnya British menerima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, tetapi sebenarnya banyak syarat-syarat yang ada dalam Perlembagaan Rakyat 97 ni British dah pun yang sama diambil kira jugalah sebenarnya Perlembagaan Rakyat 97 ni, untuk jadikan sebagai perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi sebenarnya apa yang awak boleh tengok dekat sini adalah bermula dengan, kita akan mulakan dengan Malayan Union. Bermula dengan Malayan Union 1946. Kemudian berlakulah penentangan. Okey, penentangan. So British pun ambil keputusan untuk
menggantikan Malaya Union dengan Persatuan Tanah Melayu 1948. So, langkah yang pertama adalah menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja. Okey, Jawatan Kuasa Kerja. So, Jawatan Kuasa Kerja ini terdiri daripada 3, iaitu Raja-Raja Melayu, okey, UMNO dan juga pegawai British. Okey, hasil daripada Jawatan Kuasa Kerja yang kedua adalah cadangan. Okey, cadangan Jawatan Kuasa Kerja. Okey. Dan semasa membentangkan draft perlembagaan cadangan perlembagaan PSTN, terdapatlah gerakan penentangan oleh golongan persatuan selain daripada UMNO iaitu Putera menentang. Okey. Dan dalam masa yang sama juga ada satu lagi persatuan yang tidak bersetuju dengan Jawatan Kuasa Kerja, iaitu dipanggil AMCGA. Dan akhirnya sebabkan sesama AMCGA bergabung dengan Putera bergabung dengan AMCGA, okey, untuk menentang PTM 1948. Apa tulisan saya ni? Kita pelah. Okey, dan akhirnya mereka cuba membuat satu cadangan dipanggil Perlembagaan Rakyat. Ini dibentangkan sebelum tahun 1948. Perlembagaan Rakyat 1947. Okey, adakah British terima? Tak. Okey, British menerima yang inilah. British menerima cadangan ini menjadi PTM 1948. Okey, ini kesimpulan dia lah. Okey, so sekarang lepas ni awak boleh tulis esei yang ini. Okey, terima kasih. Ada soalan, soalan tanya.